dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alim. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min ghazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, Mu'alim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'alim awak tak dengar. Okey, buka buku teks PM muka surat 76. Hari ini Mu'alim nak ajar awak berkaitan dengan imbuhan. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam dalam buku teks awak ni, awak tengok dulu dekat depan ni, Mu'alim terangkan dulu kepada awak berkaitan dengan imbuhan. Okey, tengok kat depan ni, video kat depan ni, Mu'alim tunjukkan kepada awak apa itu imbuhan. Okey, yang pertama maksud dia. Okey, tengok dalam kotak yang warna kuning dia bagi ni, yang tulisan warna kuning ni. Imbuhan. Pengimbuhan ialah satu proses menerbitkan perkataan dengan mencantumkan satu atau lebih imbuhan pada sesuatu kata dasar. Itu maksud imbuhan. Proses kita nak membuat sesuatu perkataan dengan cara apa? Kita cantumkan perkataan imbuhan. Tak kisah sama ada satu ataupun dua imbuhan. Pada kata dasar. Okey, tak apa. Mau terangkan lagi kepada awak apa itu maksud dia. Okey, imbuhan ada 3 jenis. Okey, yang pertama imbuhan awalan. Kat sini dia bagi imbuhan awalan. Ini imbuhan yang pertama. Imbuhan ada 3 jenis semuanya. Yang pertama kita pergi dulu dengan imbuhan awalan. Imbuhan awalan yang pertama. Imbuhan ni ada 3 semua. Okey, imbuhan awalan maksud dia perkataan tu kita letak di depan kata dasar. Contoh dia ber. Imbuhan ber ataupun pen ataupun ter atau ke dan yang terakhir di. Contoh dia bermain. Okey, main ini ialah kata dasar dia. Itu maksud dia kata dasar. Perkataan asal dia ialah main. Lepas tu dia letak ber kat depan. Ber inilah yang dinamakan dengan imbuhan awalan. Maksudnya dia hanya berada di depan kata dasar sahaja. Kata dasar dia main. Imbuhan dia kita letak ke depan je. Kat depan ni, jangan letak ke belakang. Itu kalau imbuhan awalan. Imbuhan awalan dia berada di depan. Kata dasar kat sini ialah main. Itu kata dasar dia. Kata dasar dia, perkataan dia main. Lepas tu kita letak imbuhan ber. Imbuhan ber. Contoh dia, imbuhan boleh bermula dengan ber, ataupun pen, ataupun dengan pen, atau ter, atau ke, dan juga di. Kalau ayat kat sini dia bagi imbuhan ber. Jadi imbuhan ber ni kita letak kat depan. Jadi itulah yang dimasukkan dengan imbuhan awalan. Perkataan yang diletakkan di depan. Kat sini dia letak ber. Okey, yang kedua pendidik. Okey, kata dasar dia ialah didik. Kata dasar didik. Kata dasar didik. Didik ni maksud dia mengajar. Lebih sama maksud mengajar. Didik kata dasar. Lepas tu kita letak imbuhan kat depan dia. Imbuhan awalan dia kita letak pen. Imbuhan awalan dia pen. Yang ni ber tadi. Imbuhan awalan kita letak pen. Dia jadi pendidik. Kata dasar dia ialah didik. Didik ni kata dasar. Ini ialah kata dasar dia. Dan kita letak imbuhan awalan kat depan pen. Jadi perkataan dia jadi pendidik.
Okey, yang ketiga, menolong. Tolong. Kata dasar dia ialah tolong. Itu kata dasar dia. Lepas tu kita masukkan imbuhan awalan dia, imbuhan men. Imbuhan men. Ni imbuhan men. Kita masukkan imbuhan men. Jadi dia jadi menolong. Dia tak akan jadi mentolong. Bila dah cantumkan, dia akan jadi menolong. Jadi kata dasar dia ialah tolong. Kata dasar dia ialah tolong. Lepas tu kita masukkan kata imbuhan awalan, kita masukkan men, imbuhan men. Jadi dia jadi men. Itu imbuhan awalan dia. Okey, yang seterusnya jatuh. Jatuh ialah kata dasar. Kata dasar dia jatuh. Jadi kita masukkan imbuhan dia, imbuhan ter. Terjatuh. Imbuhan ter. Itu maksud dia. Yang ni pun sama. Lihat. Lihat ialah kata dasar. Kita letak imbuhan awalan dia di. Imbuhan di. Itu maksud dia, imbuhan di. Yang keseterusnya pun sama. Keempat, imbuhan ke. Jadi awak ingat. Men, imbuhan awalan. Berimbuhan awalan. Penimbuhan awalan. Ter dan ke dan di. Itu semua dipanggil dengan imbuhan awalan. Maksud imbuhan awalan ni, perkataan dia kita letak di depan sahaja. Di depan kata dasar. Main kata dasar. Kita letak kat depan. Semua kat depan. Itu maksud dia imbuhan awalan. Itu ialah imbuhan awalan. Okey, yang kedua pula imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah kata dasar yang menerima pengimbuhan pada bahagian hadapan. Okey, tak apa. Kita pergi dia yang ketiga, yang kedua. Tadi imbuhan awalan. Yang ini pula ialah imbuhan akhiran. Sekejap. Okey, tadi imbuhan awalan dia berada pada permulaan, di depan. Kalau imbuhan akhiran pula, dia berada di belakang kata dasar. Jenis imbuhan akhiran ialah ikan dan an. Contoh dia, serta. Serta ni kata dasar. Lepas tu kita letak imbuhan ai kat depan, kat belakang dia. Itu maksud dia. Imbuhan dia berada di belakang. Ya. Muka surat berapa? Yang ni awak tengok kat depan dulu. Monitor terangkan kat depan dulu. Okey. Okey, yang kedua, kata dasar dia buang. Kata dasar buang. Lepas tu kita letak imbuhan kan kat belakang. Itu maksud dia imbuhan akhiran. Dia berada di belakang. Kalau imbuhan awalan, dia berada di depan. Kalau akhiran, dia berada di belakang. Okey, yang ketiga, pulang. Kata dasar pulang. Dia letak imbuhan apa? An. Kat belakang. Kalau kata imbuhan akhiran, dia semuanya berada di belakang kata dasar. Kalau imbuhan akhiran. Kalau imbuhan awalan, di depan. Jadi ingat, i dan kan dan juga an. Ini semua imbuhan akhiran. Dan yang ketiga, tadi imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Sekarang ni kita pergi pula dengan imbuhan yang ketiga, imbuhan apitan. Tadi awalan dan akhiran. Imbuhan apitan pula ialah kata dasar yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang. Kalau apitan, dia ada dua. Kat depan ada, kat belakang ada. Dia perkataan kata dasar kat tengah. Kata dasar kat tengah, kat belakang dia ada imbuhan, depan dia pun ada imbuhan. Itu yang dimaksud dengan apitan. Contoh dia, okey, kat sini kemajuan. Kata dasar dia maju. Itu kata dasar maju. Lepas tu dia ada imbuhan apitan. Dekat depan ada, dekat belakang pun ada. Imbuhan ke dan an. Jadi dia jadi ayat penuh dia kemajuan. Yang ni pun sama, rasa kata dasar. Dia ada kat belakang, dia ada kat depan. Imbuhan apitan. Jadi ayat penuh dia perasaan. Yang ini kata dasar dia main. Dia ada imbuhan apitan kan
dan me. Jadi memainkan. Yang ni imbuhan kata dasar dia biar. Lepas tu dia ada imbuhan apitan. Dekat depan imbuhan di dan dekat belakang ada kan. Yang ni pun sama, mengecil. Kata dasar dia kecil. Ada imbuhan meng, imbuhan kan. Percaya, imbuhan mem, imbuhan air. Imbuhan air. Itu yang dimaksudkan dengan apitan. Dia ada dekat depan dan dia ada dekat belakang. Waalaikumsalam. Okey, setakat ni semua, okey tak apa. Setakat ni semua jelas? Semua faham? Boleh bezakan 3 benda tu. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Okey, kalau faham, mari kita tengok buku teks awak muka surat 76. Okey, buku teks awak muka surat 76. Okey, mari kita cuba cantumkan kata dasar ini dengan imbuhan yang sesuai. Kita tengok mana yang sesuai dan letak imbuhan apa yang sesuai. Muka surat 76. Muka surat 76, tajuk dia halwa betik. Halwa betik. Okey, Darwish, jangan conteng. Okey, Balkis sedang meneliti buku resepi. Dia berminat untuk membuat halwa betik berdasarkan panduan yang diberi. Okey, dalam perkataan ini yang diwarnakan dengan warna merah jambu, ini ialah yang dimasukkan dengan kata imbuhan. Dia gunakan kata imbuhan. Kata dasar dia ialah teliti. Itu kata dasar dia. Tetapi kat sini dia gunakan imbuhan apa? Dia ada dua. Ada me dan air. Jadi kat sini dia gunakan imbuhan apitan. Imbuhan me tambah imbuhan me. Dia gunakan imbuhan awalan. Imbuhan awalan me. Jadi bila cantumkan teliti, kata dasar teliti dan juga imbuhan me, dia akan menjadi meneliti. Itu yang dimasukkan dia. Yang ini pun sama, dia gunakan imbuhan awalan. Kata dasar dia minat, tapi dia gunakan imbuhan ber kat depan. Imbuhan dia ada kat depan. Jadi bila ada kat depan, ini ialah imbuhan awalan. Yang ini pun sama. Kata dasar dia buat. Tapi dia letakkan imbuhan kat depan mem. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan awalan. Kata dasar dia buat. Lepas tu dia letakkan imbuhan kat depan. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan awalan. Okey, tengok dekat bawah ni pula. Okey, kita cuba cantumkan kata dasar ini dengan imbuhan yang sesuai. Okey, yang pertama. Okey, nombor 1 dia bagi basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. Kat sini dia gunakan imbuhan awalan. Kata dasar dia hendak. Kata dasar hendak. Dia letakkan imbuhan kat depan. Jadi kehendak. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan awalan. Okey, tengok nombor 2 pula. Setelah hiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Ukir dan anyaman boleh dibuat pada kepingan. Okey, kata dasar dia ialah hiris. Kata dasar, hiris. Jadi kita letakkan imbuhan, nak letakkan imbuhan apa yang sesuai? Setelah hiris. Imbuhan apa yang sesuai kita letak kat sini? Imbuhan menghiris ke? Imbuhan terhiris ke? Imbuhan dihiris ke? Yang mana yang sesuai? Irisan. Irisan setelah hirisan. Tak sesuai. Apa yang sesuai? Kita nak letak di ke? Ter ke? Nak letak imbuhan me ke? Pe ke? Imbuhan apa yang sesuai? Hiris, kata dasar dia kita letakkan di. Kata imbuhan dihiris. Kat sini yang sesuai. Setelah dihiris. Itu maksudnya. Ali. Ya. Hiris tu potong ke? Ya, potong. Ni yang dia buat dalam gambar ni. Ini hiris. Dia potong kecil-kecil.
Hiris ialah kata dasar. Jadi kita tambah imbuhan awalan di. Setelah dihiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Okey, kalau okey, kita nak letakkan imbuhan apa yang sesuai? Nak letak imbuhan apa? Diukir, mengukir, terukir, pengukir, apa yang sesuai? Ukiran ke? Kat sini kita boleh letak ukiran. Kita letak imbuhan akhiran an. Ukir kata dasar, kita masukkan an. Jadi ukiran dan anyaman. Itu yang sesuai untuk perkataan ukir. Okey, setakat ini semua jelas tak? Semua faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Jelas. Okey, kita tengok pula yang keempat. Gunakan warna mengikut cita rasa. Okey, kata dasar warna. Kita letak imbuhan apa kat sini? Imbuhan di ke? Ter ke? Letak apa kat sini yang sesuai? Me ke? Pe ke? Ma. Gunakan mewarna. Apa yang sesuai? Pewarna. Kita gunakan imbuhan pe. Pewarna. Baru ayat dia tu cantik, sesuai. Pewarna. Gunakan pewarna mengikut cita rasa. Ya, tak sesuai. Kalau awak letak gunakan diwarna, salah. Tak sesuai. Gunakan diwarna mengikut cita rasa. Ayat tu ayat salah. Gunakan mewarna mengikut cita rasa. Tak sesuai. Yang sesuai ialah imbuhan pe. Gunakan pewarna. Itu yang sesuai. Pewarna mengikut cita rasa. Okey, nombor 5. Kemudian celur kepingan betik di dalam air yang didih selama 2 minit. 2 hingga 3 minit. Okey, kata dasar didih. Nak letak imbuhan apa? Di ke? Me ke? Ter ke? Ma. Men. Apa yang sesuai? Men. Imbuhan men. Dalam air. Mendidih. Mendidih salah. Mendidih bukan. Kemudian celur kepingan. Didih ni macam awak didih air panas nak buat Maggi. Itu maksud dia didih. Kemudian celur kepingan betik di dalam air yang mendidih selama 2 minit. Apa yang sesuai? Terdidih. Boleh kat sini mendidih. Boleh juga. Celur kepingan betik di dalam air yang mendidih selama 2 hingga 3 minit. Imbuhan yang sesuai ialah imbuhan men. Mendidih. Okey, setakat ini semua jelas? Jelas. Okey, tengok pula muka surat 77. Nak letak imbuhan apa yang sesuai? Kepingan betik perlu rendam. Imbuhan apa yang sesuai? Apa? Rendam. Rendam. Direndam. Direndam. Kepingan betik perlu direndam di dalam air kapur selama 1 hari. Okey, yang kedua, bilas. Letak apa ni? Kepingan betik tersebut perlu dibilas. Yang sesuai. Dibilas. Membilas salah. Dibilas baru sesuai. Okey, yang nombor 6. Mawan. Laku. Nak letak apa? Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Melaku. Kurang sesuai. Imbuhan apa nak letak? Melaku salah. Lakukan. Muallim Tak sesuai. Lakukan. Kita gunakan imbuhan kan. Lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Yang sesuai lakukan. Imbuhan akhiran kan. Okey, proses ini boleh dilakukan
Apa yang sesuai? Ulang kali. Diulang kali, berulang kali, terulang kali, apa yang sesuai? Kan. Di tak? Berulang kali. Berulang kali. Berulang kali baru sesuai. Proses ini boleh dilakukan berulang kali. Sebab tu Muallim kata, awak nak letak imbuhan, kena letakkan imbuhan yang sesuai. Kena tengok ayat yang sesuai macam mana. Okey, yang ke seterusnya, tus. Pastikan kepingan petik benar-benar kering setelah Ditus. ditus. Ditus itu yang sesuai. Okey, setakat ni semua jelas tak? Imbuhan awalan. Jelas. Okey, tengok pula muka surat 70 sebelah 78. Yang ni kita letakkan yang sesuai. Letakkan apa yang sesuai? Okey, ini pilihan jawapan dia. Imbuhan akhiran. Kita cubakan imbuhan akhiran. Okey, tujuan. Tujuan. Kata dasar dia 7. Kata dasar dia 7. Okey, kata dasar dia ialah 7. Okey, ni 7. Dia letakkan imbuhan akhiran an. Jadi tujuan. Saya menulis email ini adalah untuk bercerita tentang seni apa? Nak sesuai. Seni ukiran. Ukiran. Hiasan. Seni ukiran, bukan hiasan, tak sesuai. Okey, kata dasar dia ukir. Seni ukir. Tapi kita letakkan imbuhan akhiran, kita letakkan an. Imbuhan akhiran dia, kita letakkan an. Jadi, ukir tambah an, dia jadi apa? 150. Ukiran. Jadi, itulah yang sesuai. Kata dasar ukiran. Seni ukiran. Krilieng di negeri Sarawak, masyarakat tempatan. Imbuhan an. Kata dasar tempat, diletakkan imbuhan an. Okey, yang ke seterusnya, krilieng ialah tiang kayu yang digunakan oleh suku kaum di Sarawak. Krilieng biasanya didirikan di kawasan kediaman berada sahaja. Kat sini kediaman golongan. Golongan yang sesuai. Golongan tu kau. Kata dasar dia golong. Lepas tu ditambah imbuhan an. Jadi bentuklah dia. Golongan tu apa? Golongan ni macam kumpulan. Kumpulan orang kaya, kumpulan orang miskin, itu maksud golongan. Kata dasar dia golong. Lepas tu ditambah imbuhan an yang sesuai. Jadilah perkataan golongan. Itu yang sesuai. Kediaman golongan berada sahaja. Kayu yang menjadi pilihan. Kata dasar dia pilih. Kita tambah imbuhan an. Jadi, dia jadilah kat sini pilihan. Itu yang sesuai. Kata imbuhan akhiran. Okey, setakat ni semua jelas tak? Boleh bezakan tak imbuhan awalan, imbuhan akhiran? Boleh beza tak imbuhan awalan dan akhiran? Ada sesiapa nak tanya soalan? Awak kena ingat, awak nak letakkan imbuhan, awak kena letakkan imbuhan yang sesuai. Okey, yang seterusnya pula. Batang pokok belian di tepi. Okey, mudah repuk. Batang kayu pokok belian yang tidak mudah repuk akibat pengaruh cuaca dan serangga perosak. Kat sini yang sesuai serangan. Okey, kata dasar dia serang. Lepas tu dia tambah imbuhan an.
Jadi bentuklah perkataan serangan. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan akhiran. Dia letakkan an kat belakang tu. Itu yang sesuai. Serangan, serangga perosak. Okey, setakat ini semua jelas tak? Yes. Jelas. Boleh bezakan tak imbuhan awalan dan imbuhan akhiran? Boleh. Imbuhan akhiran dia ada dua. An, dan i kat belakang tu. Akhiran. Okey, cuba tengok buku teks awak muka surat 83. Buku teks awak muka surat 83. Hah? Okey, yang 83 ni pula imbuhan apitan. Ingat, imbuhan apitan dia ada kat depan dan dia pun ada di belakang. Itu yang dimasukkan apitan. Kata dasar dia kat tengah-tengah dan dikelilingi dengan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Itu yang dimasukkan imbuhan apitan. Ini kat tengah ni kita masukkan kata dasar dan kat depan ada, kat belakang pun ada. Itu yang dimasukkan dengan kata imbuhan apitan. Okey, dalam petikan ini penyeri majlis. Okey, penyeri majlis. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana mereka melihat hantaran yang cantik di atas paha. Okey, kat sini dia gunakan imbuhan apitan. Okey, kata dasar dia hadir. Itu kata dasar. Dan dia ada imbuhan kat depan men dan juga i. Ada imbuhan awalan men, imbuhan akhiran i. Itu yang dimasukkan dengan kata imbuhan apitan. Dia ada kat depan men dan ada i. Jadi kata penuh dia menghadiri. Okey, yang ni pun sama. Kahwin. Kata dasar dia kahwin. Lepas tu dia ada imbuhan apitan per dan an. Jadilah ayat penuh dia perkahwinan. Itu yang pertama. Yang kedua, pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Pahar diperbuat daripada tembaga. Okey, yang biru ni, dibagi yang biru ni. Kahwin. Kata dasar dia kahwin. Lepas tu dia ada imbuhan apitan. Imbuhan apitan ada kat depan dan ada kat belakang. Imbuhan kat depan dia per dan belakang dia ada an. Jadi kata penuh dia perkahwinan. Itu yang dimasukkan dengan imbuhan apitan. Okey, yang ketiga. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempa pahar sehingga kini. Okey, yang perkataan dia birukan. Kekal. Kata dasar dia kekal. Dan ditambah dengan imbuhan apitan. Ada kat depan meng dan kat belakang ada an. Jadilah mengekalkan. Itu yang dimasukkan dengan kata imbuhan apitan. Okey, yang keempat. Warna paha tembaga seakan-akan keemasan. Kata dasar dia emas. Kata dasar emas. Dan dia masukkan kata imbuhan apitan. Kata imbuhan apitan ada kat depan dan ada kat belakang. Imbuhan depan dia ke, imbuhan belakang dia an. Jadi ayat penuh keemasan. Okey, yang seterusnya. Terdapat dua jenis paha iaitu paha lepeh dan paha berkaki. Kebiasaannya. Kata dasar dia biasa. Dia gunakan imbuhan an dan ke. Imbuhan apitan. Kebiasaannya. Yang ni pun sama. Lihat. Lihat kata dasar dan digabungkan dengan imbuhan apitan. Ke dan an. Jadi ayat penuh dia kelihatan. Okey, yang terakhir.
Paha tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat paha tembaga yang beratnya dianggarkan. Kata dasar dia anggar. Ada imbuhan kan dan imbuhan di. Imbuhan apitan, ingat imbuhan apitan, dia ada di depan dan dia ada di belakang. Okey, setakat ni semua jelas? Semua boleh bezakan tak? Kata imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak. Ada soalan? Jelas. Okey, yang iPad ni siapa punya ni? Aisyah. Ni Aisyah. tidur. Tidur. Okey, Mana ada ada Aisyah sesiapa tak nak tanya tidur soalan? Tidur. Dia bak. Boleh faham tak? Imbuhan? Ada siapa nak tanya soalan? Dan Ada? Semua faham? Imbuhan awalan, akhiran dan apitan? Ingat, imbuhan awak kena letakkan yang sesuai. Kata dasar kena letakkan imbuhan yang sesuai untuk membentuk ayat yang betul. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, sama-sama baca selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Okey, bye. Sama-sama.